Okey, Akil baca doa Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okey. Terima kasih Akil. Okey. Hari ini kita sambung berkaitan dengan fiqh, tajuk yang terakhir ni sebelum kita masuk bidang yang lain lah. Ada 2 bidang yang kita nak habis. Lebih kurang ada lagi 3 tajuk lah, tak termasuk jenayah untuk Islam ni. Okey. Okey, hari ni berkaitan dengan jenayah dalam menurut Islam ni, okay, ada beberapa benda lah kita akan fokus pada hari ni. Antara yang pertama, konsep jenayah dalam Islam. Okay. Yang kedua, pelaksanaan hukuman bagi perlakuan jenayah dalam Islam. Okay, pelaksanaan hukuman dia. Okay, lepas tu yang ketiga kita akan tengok kaedah pensabitan dan kuasa pengampunan dalam hukuman bagi perlakuan jenayah dalam Islam. Okay, lepas tu kita akan tengok kepentingan pelaksanaan hukuman perlakuan jenayah menurut syarak. Okay. Cuma sebelum nak mula, Ustaz nak sebut kamu, jenayah ni kita mengaji ni lebih kepada, kita kata Islam lah. Kan, kalau perlakuan jenayah kat Malaysia ni, dia tak duduk bawah mahkamah syariah. Malaysia ni dia bawah mahkamah sivil. Berkaitan dengan kekeluargaan, nikah kahwin, berkaitan dengan khalwat ke, berkaitan dengan pembahagian harta pusaka ke, yang tu je bawah mahkamah syariah. Adapun jenayah mencuri semua ni, kalau ikut Islam, dia jenayah ni kita kata bawah mahkamah syariah lah. Jadi sebab tu dalam bab mahkamah ni, yang ni Malaysia kita tak ikut sepenuhnya dengan Islam lah. Kita tak ikut dalam bab ni. Kita masih lagi kita ikut undang-undang British dulu. Malaysia ni walaupun kita merdeka, sebenarnya bab undang-undang ni banyak terikat dengan British. Kan daripada dulu lagi. Inilah peranan kita. Kan bila sebab apa belajar dalam okey. Sebab tu bila ada subjek-subjek macam ni, bila dalam ada tajuk-tajuk macam ni untuk bagi kesedaran kepada orang Islam macam kita lah. Supaya mana beritahu nanti akan datang kan Syakirul kok jadi menteri ke, kan Wani jadi timbalan menteri ke, Daniel jadi menteri undang-undang ke, kan mana tahu kan. Jadi maksudnya bila kita ada kefahaman yang betul ni, mana beritahu kok akan datang zaman anak cucu kita akan datang, mereka boleh ubah jadi cara Islam. Kan? Sebab apa? Sebab kita kena yakin apa yang Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala gariskan, itu lebih baik daripada undang-undang manusia. Kan, undang-undang manusia ni, dia akal kita ni terbatas. Kan, berbeza dengan hukuman ataupun yang Allah Ta'ala tetapkan, sebab Allah Ta'ala yang cipta kita. Jadi Allah Ta'ala yang lebih tahu apa yang baik, apa yang lebih baik untuk kita. Itu kita punya Ustaz bagi kefahaman umum dululah. Kita nak kena set lah minda kita. Kita kena tahu hukum dalam agama ni tak ada yang lebih baik daripada hukum daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Hukum daripada agama. Okey. Jadi kita belajar ni memang kebanyakannya tak ada. Pelaksanaan dia tak ada lah kat Malaysia. Tapi kalau kita tengok macam Arab Saudi, ada berapa negara Arab, memang dia ikut betul lah. Sebab tu kalau kes mereka mencuri, memang mereka potong tangan. Kan kalau nak Saudi tu. Jadi kadang-kadang kita tak ikut. Kita bukanlah tak ikut semua. Macam qisas tu kita ada juga ikut. Contoh pada kalau bunuh orang kan. Bunuh orang, balas balik bunuh. Kita gantung sampai mati kan. Lebih kurang lah. Cuma zaman Nabi ni dia pancung. Tapi hukuman tu lebih kurang sama lah. Maksudnya hukuman balas kan. Mati dibalas, mati. Kan. Okey. Kita pergi yang pertama, konsep jenayah. Start sikit lagi. Okey, Daniel lah baca. Daniel dengar Daniel? Ya. Okey. Okey. Pengertian jenayah. Konsep jenayah dalam Islam. Pengertian dalam bahasa, dosa atau maksiat. Dalam istilah, kesalahan syarak
sama ada meninggalkan suruhan atau melakukan larangan syarak yang diancam dengan hukuman hudud, qisas atau takzir. Okey. Okey, terus. Hukuman terhadap jenayah dalam Islam terbahagi kepada tiga iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Hukuman ini wajib dilaksanakan oleh pemimpin dan kerajaan, namun tidak boleh dilaksanakan oleh individu atau masyarakat. Okey. Okeylah, berhenti kat situ dulu lah. Okey, terima kasih Daniel. Konsep jenayah dalam Islam. Ni konsep umum dulu lah. Okey. Iaitu pengertian jenayah. Pengertian jenayah ni dari segi bahasa daripada dosa ataupun maksiat. Maksud jenayah tu maksud dia dari segi bahasa dia dosa ataupun maksiat. Dari segi istilah, kesalahan syarak. Kan, kesalahan dalam agama lah maksudnya syarak ni. Sama ada meninggalkan suruhan atau melakukan larangan. Dia terbalik kan. Sepatutnya kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Okay, jadi dia terbalik. Jenayah dia terbalik lah. Buat apa, dia tinggalkan suruhan, dia buat larangan. Larangan syarak lah. Okay. Yang diancam dengan hukuman hudud, qisas atau ta'zir. Jadi hukuman dalam agama kita ni ada tiga ni je lah. Ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Yang ni kita akan fokus pada hari ni lah. Sebab tu dia tulis kat bawah kan. Hukuman terhadap jenayah dalam Islam terbahagi kepada tiga, iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Kan? Hukuman ini wajib dilaksanakan oleh pemimpin dan kerajaan. Namun tidak boleh dilaksanakan oleh individu atau masyarakat. Dia undang-undang ni dia tak boleh kita nak buat. Kan kita buat kat sekolah kita kan. Siapa curi kita potong tangan. Kat sekolah kan. Contoh lah kan. Tak boleh. Dia kena kerajaan. Dia kena pemerintah yang buat. Hukuman tu kena pemerintah yang buat. Macam zaman sekarang kan. Kita ada undang-undang kan. Ada hukuman penjara, ada sebat kan. Kebanyakan hukuman ni dia kalau kerajaan yang buat, dia letak bawah apa? Bawah ta'zir lah. Saya kita akan belajar. Ta'zir. Cuma kita kat Malaysia ni yang kurang sempurnanya bahagian hudud dengan qisas ni. Yang ni yang kita tak laksanakan. Kita Malaysia banyakkannya semua ta'zir. Maksudnya semua banyak hukuman pemerintah yang letak. Kan buat salah ni penjara 6 bulan. Buat salah ni kena sebat 2 rotan. 2 sebatan. Kan buat kesalahan ni dapat kena setahun. Kan maksudnya dia lebih kepada ta'zir. Okey. Okey, tak apa, nanti kita pergi detail lagi lah. Okey, lepas tu nak siapa pula? Aida. Aida. Ya. Sambung dah. Pelaksanaan. Oh, mai tu kat sini ni. Aida baca dah, terus dah. Pelaksanaan hukuman bagi perlakuan jenayah dalam Islam. Hudud. Pengertian hudud. Bahasa menahan atau mencegah. Dari segi istilah, hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak sama ada berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala atau hak manusia. Dalil pensyariatan hudud. Firman Allah, tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi faulaika humul zalimun. Artinya itulah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah kamu melanggarnya dan sesiapa yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sambung Ustaz. Ya, sambung lagi. Jenis-jenis kesalahan hudud. Yang pertama, zina, qazaf, mencuri, qazaf,
mencuri, minum arak, khirabah, murtad dan bughah. Okey, terus. Pelaksanaan hukum hudud. Zina. Pengertian zina dari segi bahasa, persetubuhan haram. Dari segi istilah, perhubungan seks haram antara lelaki dengan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Hukuman zina. Sebat 100 kali, dibuang daerah selama setahun. Bagi yang belum berkahwin, ghairu muhsan. Bagi yang sudah berkahwin, muhsan, direjam sampai mati. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan zina. Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, mengetahui pengharaman zina, kesalahan zina sabit dengan pengakuan atau 4 orang saksi. Tiada syubhah atau keraguan. Banyak. Okey. Kat situ dulu lah. Okay. Dia pergi satu-satu detail banyak Ustaz. Okey. Kita pergi yang pertama. Pelaksanaan hukuman bagi pelakuan jenayah dalam Islam. Okey, dia ada 3 lah. Yang pertama ni yang Aida baca ni. Yang pertama hudud. Kan hudud dia ada pecahan dia pula lah. Kita kena tengok satu. Kan lepas tu yang kedua qisas. Okey, yang ketiga ta'zir. Okey, kita tengok hudud dulu lah. Okey. Hudud ni pada maksudnya dari segi bahasa maksudnya menahan atau mencegah. Kan tu kita panggil had tu. Had kan. Kita orang Melayu pakai istilah had. Had batasan kan, had. Dia jamak dia hudud. Kan satu dia had lah. Jamak dia hudud. Istilah daripada hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak, sama ada berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia. Hudud ni maksudnya apa dia? Hukuman tu Allah Ta'ala dah tetap dah kadar dia. Jadi patutnya hukuman-hukuman ni yang terletak di bawah hudud ni maksudnya kita tak payah reka lah. Sepatutnya sebab apa? Sebab dia dah ada ayat Quran ataupun hadis yang beritahu dah. Okey, buat kesalahan sekian, dia punya hukuman dia yang ni. Buat salah yang ni, ada yang ni. Dia tak banyak pun kita tengok yang Aida baca tadi lah. Ada berapa tadi? 8 ke 7 kan? Jadi hudud ni maksudnya apa? Hukuman yang telah ditetapkan kadarnya. Telah dihadkan. Kamu ingat perkataan had tu. Hudud tu maksudnya had. Maksudnya hukuman tu Allah Ta'ala dah tentu dah. Okay? Telah ditentukan oleh syarak. Sama ada dia berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Okay? Maksudnya jenayah ataupun dosa yang orang tu buat, maksudnya berkaitan dengan hak Allah lah. Maksudnya dia tak buat benda yang maksudnya suruhan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan Allah Ta'ala aja. Contoh macam apa? Salat, puasa. Dia tak ada kaitan dengan hak manusia. Tapi macam hak manusia pula, contoh apa dia? Macam mencuri, merompak, kan? Yang tu berkaitan dengan hak manusia. Okey. Dalil pensyariatan hudud. Allah Ta'ala sebut tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya, dan sesiapa yang melanggar hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maksudnya Allah Ta'ala suruh ikutlah kan hukum-hukum had kan hukum-hukum hudud yang Allah Ta'ala tetapkan. Okey, itu yang tu. Okey, kemudian kita tengok jenis-jenis kesalahan hudud. Ada berapa tadi? 2, 4, 6, 7. Ustaz sebut 8 ni, Ustaz ambil agak aja. Okey, jenis-jenis kesalahan hudud ada 7 ni je. Okey, maksudnya apa dia? Zina tu tahulah kan, zina lah. Okey, maksudnya persetubuhan haram kan. Okey, yang kedua apa dia? Qazaf. Tak apalah, Ustaz tak cerita lah sebab kita ada huraian ni kat bawah kan. Ustaz tengok. Saya rasa macam ada semua. Minum arak, murtad. Okey, semua ada belakang ni. Okey, tak apalah. Ada semua, kita tak terang Ustaz. Terang umum je lah. Okey, ada zina, qazaf, mencuri, minum arak, hirabah. Okey, murtad, bughah. Kan, hirabah dengan bughah ni pada saat kita tengoklah ada huraian dia kat bawah kan. Okey, jadi ada 7 ni lah. Ni je 7 yang hukuman yang terletak bawah hudud.
Jadi nanti kalau kesalahan yang lain macam mana? Nanti kita tengoklah duduk bawah mana. Tapi hudud 7 ni je lah. Kan banyak pun. Kan ada 7 ni je. Maksudnya yang ni 7 ni memang Allah Ta'ala sebut siap dah. Kan sama ada melalui Al-Quran ataupun hadis Nabi lah. Maksudnya dah disyariatkan, ada hukuman dia siap dah. Kan patutnya negara Islam ni dia kena ikut lah patutnya. Itulah kita punya apa? Kita punya kesedaran, kemampuan negara kita tak mampu lagi lah sampai tahap tu. Walaupun kita ni ramai agamawan, ramai mufti ke apa, tak boleh, tak mampu lagi sampai lah. Kan? Okay. Pelaksanaan hukum hudud. Okay, ni bawah-bawah hudud tadi lah. Ada 7 tadi kan. Okay, yang pertama zina. Okay. Pengertian zina apa dia? Persetubuhan haram. Istilah dia perhubungan seks haram. Kan? Persetubuhan haram tu sebenarnya kalau kamu nak buat persetubuhan haram kat bawah ni, kat istilah boleh juga. Dan sama je istilah dia. Perhubungan seks haram dengan persetubuhan haram. Sama lah. Okay? Bahasa je lah. Antara lelaki dengan perempuan. Kalau cerita lelaki-lelaki, perempuan-perempuan tu cerita lain pula. Tu liwat. Dengan musahaqah. Kan lesbian. Itu cerita lain pula. Ni lelaki dan perempuan dulu. Zina ni. Okay? Tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Okay? Kalau kamu letak kat depan dia persetubuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah, boleh juga. Bila tanpa ikatan perkahwinan yang sah tu maksudnya persetubuhan tu automatik haram lah. Tak sebut haram pun memang haram. Kan? Jadi kamu boleh pilih lah. Kalau nak bagusnya ikut dalam buku teks ni lah. Kan? Perhubungan seks haram antara lelaki dengan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Okey, hukuman zina dia ada 2 kan. Satu orang yang dah kahwin, satu lagi belum kahwin. Yang belum kahwin ni dia panggil ghair muhsan. Yang dah kahwin ni muhsan. Kamu ni ingat istilah Arab ni. Sebab soalan selalu kadang-kadang dia saja awak naik yang soalan apa? Dia awak naik istilah Arab. Jadi kalau kamu tak ingat, memang tak boleh jawab lah. Jadi ingatlah kalau ghair tu maksudnya belum kahwin. Ghair tu kan bukan, kan belum, kan. Ghair muhsan maksudnya belum kahwin. Muhsan dah kahwin. Simple je. Okey. Hukuman dia macam mana? Belum berkahwin, dia kena apa? Sebat 100 kali. Dengan apa? Dengan dibuang daerah selama setahun. Sebat 100 kali ni Al-Quran yang sebut lah. Kan? Mi'atu jaldah tu. Kan? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kan? Penzina perempuan dan penzina lelaki. Okay, dia apa? Disebat 100 kali. Kan? Ni yang dibuang daerah ni ada sebut dalam hadis lah. Dibuang daerah selama setahun ni. Ni ada hukuman ni dalam hadis. Jadi orang yang belum kahwin, yang berzina, hukuman dia adalah sebat 100 kali dan dibuang daerah selama setahun. Okey, yang sudah berkahwin pula, apa dia? Hukuman dia direjam sampai mati. Yang ni kalau kamu ingat kita belajar apa? Ustaz tak ingat silibus kamu ada ke tak? Tapi sebelum ni memang ada lah. Baru ni ajak kamu tak rasa ada tak? Bab nasakh tu kan. Ada apa? Ayat yang hukum dia tak nasakh. Tapi maksudnya dia nasakh dari segi bacaan tapi bukan hukum. Inilah contoh dia. Ayat Quran tentang rejam sampai mati ni, ayat dia dinasahkan. Ayat dia tak ada dalam Quran lah. Tapi hukum dia masih diguna pakai sampai kiamat. Bab apa? Bab direjam sampai mati. Okey, syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan zina. Syarat dia mestilah orang yang berzina tadi mestilah dia Islam, kan, mestilah baligh, berakal, tidak dipaksa. Lepas tu dia mengetahui pengharaman zina. Kan ni hampir mustahil lah, tak tahu ni. Sebab bab zina ni benda basic je dalam agama. Kan macam salat lah. Semua orang tahu salat tu wajib 5 waktu. Kan sama juga bab haram, bab haramnya arak, zina. Kebiasaannya orang Islam banyak kan tahu kecuali duduk lautan tak tahu lah kot saksa. Okey. Yang kelima, yang keenam. Kesalahan zina sabit dengan pengakuan atau 4 orang saksi. Maksudnya kalau nak bawa kes zina ni ke mahkamah, dia mesti 2 cara tu je. Satu, orang yang berzina tu sendiri mengaku. Tu pertama. Yang kedua apa dia? Mesti ada 4 orang saksi. Okey. 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi tadi dia mestilah
adalah syarat-syarat dia, mestilah tengok serentak 4 orang saksi tu mestilah saksi yang adil lah. Maksudnya orang baik lah, orang yang beriman. Kan mestilah dia tengok tu pula 4 orang tu mestilah nampak macam Nabi sebut lah. Nabi sebut apa? Batang celak masuk dalam bekas celak. Maksudnya apa? Kalau ustaz terus terang kamu ni, maksudnya dia tengoklah perhubungan, kita kata zina tu. Maksudnya dia nampak kemaluan lelaki dan perempuan tadi. Sampai tahap macam tu. Kalau nampak peluk apa-apa, kalau sekadar apa kita kata apa? Macam berbogel saja ke contohlah kan. Yang tu dia tak dikira zina lagi. Itu bukan zina. Itu muqaddimah zina. Zina ni syarat dia mesti tengok tu lah. Batang celak masuk dalam bekas celak. Kan ni kata 5 dah ni. Saya faham kot. Maksud tu. Sebab tu nak tuduh zina ni bukan senang. Sebab tu kalau kamu tahu ada jabatan agama negeri tertentu yang dok pi tangkap kan. Tangkap tu apa dia? Dia tangkap khaluat, bukan tangkap zina. Sebab zina ni susah. Tangkap khaluat ni bila khaluat ni berdua-duaan. Kan lelaki dan perempuan berdua-duaan dalam bilik hotel, dalam kereta ke, dalam apa-apalah. Itu kita panggil khaluat. Kan? Maksudnya bersendirian. Bersendirian maksudnya dalam konteks tu maksudnya kita bersendirian dengan apa? Lelaki dan perempuan tadi lah. Sepasang tu. Maksudnya tak ada orang yang ketiga. Itu yang Nabi kata yang ketiga tu adalah syaitan tu. Kan? Tapi zina ni lain. Zina ni memang susah nak sabitkan. Dia ada 2 tu je lah. Okay. Yang seterusnya dia tiada syubhat atau keraguan. Dia tak boleh ada syubhat, ada keraguan langsung lah. Kalau ada benda yang boleh meragukan, tak boleh dilaksanakan hukuman bagi pelakuan zina. Okay. Okay, setakat tu boleh faham tak? Husnina, boleh faham tak Husnina? Husnina. Boleh Ustaz, boleh. Boleh lah. Husnina sambung Husnina. Sambung kat bawah Qazaf. Sambung Husnina. Ya Ustaz. Ya, okey. Pengertian qazaf dari segi bahasa ialah membaling. Dari segi istilah, membuat tuduhan zina dengan tujuan untuk mengaibkan seseorang sama ada secara langsung atau menafikan keturunannya. Qazaf merupakan hak manusia kerana menjejaskan nama baik seseorang. Hukuman qazaf 80 kali sebatan. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan qazaf. Syarat orang yang menuduh balik, berakal, bukan asal keturunan orang yang dituduh seperti ibu bapa, datuk dan nenek. Tidak dipaksa mengetahui pengharaman zina. Syarat orang yang dituduh Islam, balik, berakal, tidak pernah disabitkan berzina, tidak memberi izin untuk dituduh berzina. Lagi yang Ustaz. Okey. Okey dah, yang tu dulu lah. Okey, qazaf. Okey, terima kasih Husnina. Okey, qazaf ni berada dari segi bahasa dia membaling. Dari segi istilah, membuat tuduhan zina. Kan, qazaf ni kamu ingat, apa dia qazaf? Tuduh orang berzina. Kan, kadang-kadang dia boleh jadi tuduh seorang lelaki berzina ke ataupun tuduh seorang perempuan berzina. Okey. Itu dia kata apa? Dengan tujuan untuk mengaibkan seseorang sama ada secara langsung atau menafikan keturunannya. Boleh juga kata suami ke, dia apa? Dia buat tuduhan kepada isteri dia, maksudnya apa? Dia tak mengaku anak tu anak dia. Itu termasuk dalam qazaf. Ataupun orang yang tak ada hubungan lah. Kan? Dia boleh jadi suami tuduh isteri ataupun orang lain tuduh seorang perempuan ke. Kan? Tuduh dia kita panggil apa? Tuduh orang berzina ni kita panggil dia qazaf. Okay? Qazaf ni merupakan hak manusia kerana menjejaskan nama baik seseorang. Okey. Qazaf ni adakah semua tak boleh? Tak boleh tuduh langsung? Boleh. Tapi syarat dia apa? Syarat dia mestilah ada 4 orang saksi tadi. Kan tadi bab zina kan? Bab zina tadi macam mana nak sabit bab zina? Kena ada dia mengaku ataupun dia ada 4 orang saksi. Jadi kalau bab qazaf ni mestilah bab tuduh orang kan? Bab tuduh orang takkan nak mengaku pula. Maksudnya bila tuduh orang yang tuduh tadi dia kena bawa 4 orang saksi. Okay. Kalau dia tak bawa, hukuman qazaf ni pada 80 kali sebatan. Ni dia kena kat siapa ni? Kena kat orang yang tuduh lah.
kena kat orang yang menuduh. Orang yang menuduh. Orang yang dituduh, kalau dah disabitkan, dia kena macam tadi lah. Kat hukuman zina tadi, ingat tak? Kan? Kalau orang yang belum kahwin, 100 sebatan. Kalau orang tu dah kahwin, rejam sampai mati. Macam tu lah dia punya ni. Okay. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakon qazaf. Syarat orang yang menuduh mestilah baligh, berakal, bukan asal keturunan orang yang dituduh seperti ibu, bapa, datuk dan nenek. Okay. Tidak dipaksa mengetahui pengharaman zina. Ni orang yang menuduh lah. Okay. Syarat dia. Syarat orang yang dituduh pula mestilah Islam, baligh, berakal, tidak pernah disabitkan berzina. Kan? Okay. Tiada memberi izin untuk dituduh berzina. Tiada memberi izin untuk dituduh berzina. Ni orang syarat orang yang dituduh lah. Kan? Mestilah tak dapat izin kan. Okey, maksudnya ni dia ringkas jalan ni sebab dia tak mau panjang. Kan? Jadi qazaf ni Ustaz ringkas kat kamu, maksudnya seseorang tu dia tuduh orang lain berzina. Okey, bila dia tuduh, kalau dia tak ada saksi, dia main cakap je. Kan? Macam orang zaman lah. Kan? Sebab tu kamu kena tahu, video ke, kalau perempuan tu mengandung pun, walaupun dia tak pernah nikah, kita boleh tuduh dia berzina tak? Tak boleh. Sebab cara nak mensabitkan zina ada dua je. Satu dia mengaku, satu lagi kena ada 4 orang saksi. Kan? Jadi kalau siapa nasib baiklah kat Malaysia ni dia tak ada hukuman Islam ni, kalau ada ramai dah kena 80 orang ni. Kalau tuduh orang sekadar video apa semua ni semua tak boleh. Kan? Sebab benda tu benda tu dia boleh lagi orang nak reka, orang nak buat video ni benda orang buat. Orang ni manusia ni dia boleh. Kan, dia boleh nak buat jadi asli ke, nak jadi palsu ke, boleh. Dia sebenarnya video ni sebagai maklumat tambahan je, qarinah je. Maklumat tambahan. Asas dia yang tu. Ni untuk apa? Untuk hukum Islam lah. Bukan Ustaz kata hukum Malaysia tau. Hukum Malaysia lain pula. Kan? Ustaz bagi kamu faham hukum Islam tu. Jadi, orang yang tuduh orang berzina, dia tak bawa 4 orang saksi. Bawa 3 orang pun tak boleh. 80 kali sebatan dia kena. Syarat dia mesti 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi tu kena cukup syarat yang Ustaz sebut tadi lah. Kena tengok kan. Kena tengok detail tadi yang Ustaz sebut kamu tadi. Okay. Jadi kalau dia tak ada, dia akan automatik dapat 40 kali sebatan. Okay. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga. Salsabila. Ya. Sambung. Mencuri. Pengertian mencuri. Dari segi bahasa, mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Istilah, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim dari tempat simpanannya. Simpanan dengan syarat-syarat tertentu. Okay. Hukum mencuri. Dipotong tangan dari pergelangan. Okey. Ada lagi sebelah dia kan? Ada lagi sebelah, sambung. Syarat pelaksanaan. Awak Sabila tanya soalan apa? Sabila? Ya. Ada sikit lagi? Saya tertutup mic, betul baca. Okey. Syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan mencuri. Baligh, berakal, tidak dipaksa, harta dicuri cukup atau melebihi nasab iaitu 1/4 dinar. Harta yang dicuri diambil dari tempat simpanan yang sepatutnya. Tiada hak pencuri ke atas barang yang dicuri walaupun sedikit. Mengetahui pengharaman mencuri, harta dicuri mestilah bernilai menurut syarak. Okey, terima kasih Sabila. Okey, mencuri pula. Okay, kita cepat sikit lah, tidak habis dah lagi. Ni baru hudud, tak apalah, tak habis pun kita sambung lah minggu depan lah. Kita buat setakat yang dah lah. Cepat sangat pun tak faham, rugi juga kan. Okey, mencuri. Okey, pengertian mencuri pada mengambil harta secara sembunyi. Yang tu dah baca lah tadi. Hah? Yang ni dah lah.
Apa yang dah? Oh, Ustaz nak terang. Kena terang. dah kau baca dah kan? Tak, dah kau baca. Sorry. Kan Sesabila nak tolong terang? Dah. Okey. Sesabila tak makan lagi hari ni. Lapar Okey, mencuri benda, mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Ini beza mencuri dengan merompok. Kan, merompok ni secara terang-terangan. Yang ni mencuri ni benda curi-curi kan. Kita apa panggil curi-curi ya. Curi-curi ni benda sembunyi-sembunyi. Kan? Istilah dia mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim dari tempat simpanannya dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya tempat yang simpan lah. Kan? Macam orang kalau apa? Maksudnya kalau dia reta dia berkunci apa semua kan. Kalau tak berkunci ni maksudnya bukanlah orang pencuri dia ambil dia tak kena apa-apa, dia kena tapi dia tak kena hudud dah. Dia tak kena potong tangan. Sebab apa? Sebab tuan tu sendiri salah sebab dia tak kunci reta dia. Ni beza ni. Kamu nak kena tahu. Maksudnya sama juga isu bab curi, contoh apa? Seorang ayah terpaksa mencuri untuk anak dia nak minum susu. Duit tak ada, dia terpaksa curi. Jadi curi tadi salah tak? Memang salah, betul. Tapi dia akan kena kesalahan lain lah. Tapi dia tak akan kena potong tangan. Maksudnya agama dia nilai juga benda tu. Maksudnya kalau ada keperluan, maksudnya apa? Maksudnya dia mungkin akan kena bayar denda ke, dia kena penjara ke. Maksudnya pemerintah boleh letak hukuman lain lah. Okay? Maksudnya jangan kamu faham. Curi sekupang pun kena potong tangan. Curi 1,000 pun kena potong tangan. Curi 1,000,000 pun potong tangan. Dia tak sama lah. Dia ada kiraan dia. Kita tengok. Okay? Hukuman mencuri dipotong tangan dari pergelangan. Pergelangan tangan tu lah. Kan dipotong. Potong sebelah je lah. Okay? Okay. Apa dia punya syarat pelaksanaan dia? Okay. Orang jahat mencuri itu mestilah baligh, berakal, tidak dipaksa, harta yang dicuri cukup atau melebihi nisab. Okay, iaitu 1/4 dinar. Ni zaman dululah ni. Zaman law ni sebab kita pun tak tahu, sebab kalau nak ustaz pun tak tahu. Dia zaman law ni dia kena ikut berdasarkan negara pula. Negara ni dia tak sama. Kan maksudnya kita punya apa, orang Malaysia, kita punya pendapatan orang kita berapa kan, kalau kat Eropah lain, kat negara Arab lain. Jadi ustaz, jadi sebab tu tak ada jumlah yang tepat lah. Jadi dia kena tengok sesuai. Mungkinlah kita kata kat Malaysia dia letak syarat dia curi ni had potong tangan 100,000 kat atas. Contohlah kan. Maksudnya dia kena bernilai pula. Maksudnya kalau 10 tahun lagi mungkin tak sama pula. Kan sebab dia taraf hidup ke dia berubah-ubah. Okey. Kemudian harta yang dicuri diambil dari tempat simpanan yang sepatutnya. Ni ustaz kata tadi. Maksudnya kalau kereta dia parking dalam pagar rumah. Kan maksudnya sebab tu kalau kamu tengok insurans pun dia akan tanya. Kan kamu tak pernah ni lah ambil insurans kereta ni. Ustaz ni biasa duk urus insurans kereta. Kadang-kadang dia akan tanya. Kereta cik parking dalam pagar ke parking kat luar? Dia kena state dah sebab dia pun kena buat agreement. Maksudnya kalau kita parking dalam pagar, maksudnya tiba-tiba berlaku kecurian luar pagar, dia pun tak tanggung lah. Sama juga hukum Islam pun. Maksudnya kalau tinggal kereta, kita saja tak kunci kereta. Kalau orang curi, memanglah pencuri tu salah, dia tetap salah. Tapi dia tak akan dihukum dengan potong tangan. Itu beza je lah. Okay? Tiada hak pencuri ke atas barang yang dicuri walaupun sedikit. Okay? Mengetahui pengharaman mencuri. Dan yang terakhir, harta yang dicuri mestilah bernilai menurut syarak. Maksudnya benda yang bernilai lah. Kalau curi, ambil benda yang tak ada nilai. Kan contoh kat rumah, kat luar rumah kita ada apa? Ada tai kucing kan. Contoh, orang pun curi tai kucing tu. Kan tak ada nilai lah tai kucing tu. Kan tapi kalau kecuali lah orang buat baja kan, ambil najis-najis binatang lepas tu dia buat baja, orang curi. Tu ada nilai lah. Kan. Okey. Okey, terus siapa lagi ya? Akil. Sama kan? Akil. Mina arak. Ya. Pengertian arak bahasa menutupi istilah setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Hukuman minum arak 40 kali sebatan.
Syarat pelaksanaan hukum bagi perlakuan minum arak. Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, mengetahui pengharaman arak, diminum melalui mulut. Bahan yang diminum adalah memabukkan walaupun baru diminum sedikit. Okey. Ada lagi tak? Bawah belakang ni. Bawah dia, lah kan hirabah. Okey, makasih Akil. Okey, minum arak. Saya cepatkan sikit lah. Kita dah lewat dah ni. 5 minit dah. Ini dah malam Jumaat. Okey, bahasa dia maksudnya menutupi. Istilah dia setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Minuman apa? Arak ni apa? Minuman yang memabukkan. Kan? Sama ada dia buat daripada anggur ke, daripada bali ke, boleh jadi ayak tapai ke, kan? Tapai yang simpan lagi lama ni boleh jadi arak ke. Kan? Boleh jadi mabuk kan? Ayak daripada tapai ke, ayak apa yang memabukkan lah. Kan? Termasuklah kita letak ayak ketum. Kan? Itu jenis kategori tu lah. Ayak ketum ke, kan? Kalau kita kata minum dia punya kuantiti sikit mungkin boleh jadi ubat lah. Kalau banyak, dia boleh jadi ke arah ke arak lah kalau dia memabukkan. Jadi apa juga minuman yang memabukkan, tak kira lah nama apa pun. Kan? Sebab tu kalau kamu tengok arak ni macam-macam jenis. Kan? Salah, saya tunjuk sikit. Dulu kita belajar dah kan? Ustaz Abis Asal mereka pernah buat video kat kamu. Tajuk apa tak? Sebab arak lah itu. Ada masa tahun lepas ke tahun ni tak? Okey. Salah mana? Ini ada tak? Ya, ni jenis-jenis arak kan? Banyak lah ni. Dia ada ni jenama dia, saya lupa istilah dia. Saya rasa macam pernah kongsi kat kamu sebelum ni. Dia ada macam apa? Beer. Okey. Dia ada apa? Saya lupa lah istilah dia. Dia ada orang putih memang guna istilah dia. Dia ada dia punya jenis-jenis dia. Ada jenis tak? Jenis-jenis senarai, jenis dan nama minuman. Saya try tengok ni ya. Saya tak ingat istilah dia. Ada beer, lagi benda lagi. Siapa ingat? Wine. Wine. Ni ada. Okey. Ada beer. Beer ni beer lah. Beer. Ada champagne. Tak tahu sebut saya nak tak? Betul kot saya sebut lah. Champagne. Wine. Kan? Vermouth. Ada sake. Tu tequila. Tequila ni kalau cerita orang putih ganas-ganas lawan-lawan biasanya. Kalau James Bond dia minum tequila ni lah. Sambuca, liqueur, cognac. Banyak lagi lah ni. Vodka. Ni. Brandy. Kan? Whisky. Rum. Banyak lah. Kalau orang India dia ada nama toddy. Orang Melayu dia ada tuak. Kan? Dia ikut bangsa pula. Kan? Dia jenis. Tapi dia punya cara tu jenis pembuatan dia lah. Dia tak sama. Kan? Ni macam white wine. Wine ni orang suka sikit. Sebab apa? Sebab dia jenis buah-buah. Kau tengok ni. Dia punya apa? Daripada jus anggur. Kan? Kalau jenis champagne ni dia jenis apa? Alkohol je. Kan? Wine yang berkilauan daripada dia apa? Dia buat penapaian. Dia lain pula. Kan? Jadi macam-macam lah. Kan? Dia punya jenis-jenis arak tu. Saya rasa ada lah video saya kongsi dulu, kamu boleh check balik lah. Bawah tajuk apa tau? Perkara-perkara dosa tu. Tak ingat lah. Okay. Kat mana tadi? Okay, arak tu. Okay, hukuman bagi orang minum arak berapa? 40 kali sebatan. Jadi sebat ni ada 3 je lah. 1 40 kali orang minum arak. Lepas tu berzina orang yang tak kahwin lagi 100 kali. 80 pada qazaf. Orang yang tuduh berzina. Jadi ada 3 tu kamu nak ingat lah. Kan berzina 100, orang tuduh zina qazaf 80, lepas tu minum arak 40. Dia ada 40, 80, 100. Okey. Syarat pelaksanaan Islam baligh, berakal, tidak dipaksa, mengetahui pengharaman arak, diminum melalui mulut. Bahan yang diminum adalah memabukkan walaupun baru diminum sedikit. Kira benda yang mabuk walaupun minum sikit pun tak kira lah. Dia termasuk dalam haram. Dia haram banyak dan haram juga untuk sedikit. Okey. Okey, terus hirabah. Amni. Hirabah, pengertian hirabah dari segi bahasa perang, istilah merompak dengan menggunakan kekerasan sama ada dilakukan secara berseorangan atau berkumpulan. Hukuman hirabah bergantung kepada bentuk jenayah yang dilakukan.
jenayah, membunuh dan mengambil harta, membunuh sahaja, mengambil harta sahaja, menakut-nakutkan sahaja dengan menggunakan kekerasan. Hukuman dibunuh dengan dibunuh dan Kami kena baca kod kanan ke kiri. Oh, okey. Membunuh dan mengambil harta, hukumannya dibunuh dan dia apa ni Ustaz? Disalib selama 3 hari. Membunuh sahaja, dibunuh sahaja tanpa disalib. Mengambil harta sahaja, dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Menakut-nakutkan sahaja dengan menggunakan kekerasan, dibuang daerah atau dipenjarakan. Sambung Ustaz. Ya, Syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan hirabah. Perempuan Islam baligh berakal Perompak Islam baligh berakal, tidak dipaksa, menggunakan kekerasan, tidak bertaubat sebelum ditangkap. Orang yang dirompak lemah dan tidak mampu melawan perompak, tidak mendapat bantuan orang lain, jumlah hartanya yang dirompak melebihi nisab. Okey, terima kasih. Okey, yang seterusnya, apa ni? Yang kelima, hirabah. Okey, hirabah dari segi apa? Dari segi bahasa dia perang. Kan? Harb ni kalau kita baca kitab sirah maksud dia perang lah. Kan? Istilah daripada merompak dengan menggunakan kekasaran. Sama ada dilakukan secara berseorangan ataupun berkumpulan. Ni merompak ni dia gunakan kekerasan. Macam apa? Meragut, kan, masuk dalam rumah, ada tuan rumah, pukul pula tuan rumah, ikat tuan rumah, kan, lepas tu ambil harta. Ini kita panggil bawah kategori apa? Merompak. Maksudnya dia guna kekasaran. Dan dia kesan dia pada apa? Kepada orang yang dirompak tu mungkin dia cedera dan boleh jadi sampai ke mati pun. Okay. Hukuman hirabah bergantung kepada bentuk jenayah yang dilakukan. Okey, contoh membunuh dan mengambil harta. Jenayah dia. Hukuman dia apa? Dibunuh dan disalib selama 3 hari. Disalib ni apa? Maksudnya ikat kaki, ikat tangan, ikat tangan dua belah, ikat kaki. Macam salib agama Kristian tu. Macam tu lah. Tu disalib. Dibunuh dan disalib. Nak kata beratnya dosa apa? Hirabah ni. Sebab dia bunuh, lepas tu dia ambil harta pula. Jadi dia kena dibunuh dan disalib selama 3 hari. Maksudnya lepas 3 hari tu simpan dia lah, kan, kebumikan dia lah. Okay. Yang kedua apa dia? Membunuh sahaja. Kan, dia kasar-kasar dia bunuh. Harta dia tak ada ambil pun. Dia bunuh je. Jadi hukum dia apa? Dibunuh sahaja tanpa disalib. Dia kena bunuh balik lah. Dah dia bunuh orang. Kan? Ni jadi macam hukum qisas jugalah. Dia pergi ke qisas pula ni. Qisas. Yang ketiga apa? Mengambil harta sahaja. Okay, ambil harta sahaja. Dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Ni ambil harta je. Kalau curi, ambil harta juga. Tapi dia potong tangan je lah. Pergelangan tangan saja. Kaki tak kena. Kan? Tapi kalau ambil harta curi, tapi dia secara kekerasan. Kita panggil dia merompak lah, hirabah. Bila hirabah ni, dia dipotong tangan dan kaki dia secara bersilang. Maksudnya potong tangan kanan, kaki kiri. Potong tangan kanan, kaki kiri. Okay. Sebab tu dia lebih berat daripada mencuri. Okey, yang keempat, menakut-nakutkan sahaja dengan menggunakan kekasaran. Yang ni dia takutkan saja, dia tak ambil pun harta, kan, dia takut-takutkan je. Dibuang daerah atau dipenjarakan. Okey, dibuang daerah atau dipenjarakan. Ni hukuman-hukuman dia lah. Kamu nak kena baca banyak kali sikit lah nak ingat ni. Kan, nak kena pulang kaji, nak kena buat nota. Okay. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan hirabah. Kan, orang perompak tu mestilah orang Islam. Kan, bukan kita cerita orang bukan Islam tak kena. Orang bukan Islam kena juga, tapi dia tak kenal lah hukum Islam. Dia mungkin ada hukum yang pemerintah letak lah macam sekarang tu. Kan, perompak kalau terang mana dia punya rompakan senjata ke, dia cerita lain pula. Kita undang-undang Malaysia dia lain pula tu. Okay. Perompak mestilah Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, menggunakan kekerasan, tidak bertaubat sebelum ditangkap. Okay. Orang yang dirompak pula lemah dan tidak mampu melawan perompak,
Okey, kalau dia boleh lawan tu cerita lain pula. Kan, sebab dia boleh mempertahankan diri. Yang kedua, tidak mendapat bantuan orang lain. Yang ketiga, jumlah hartanya yang dirompak melebihi nisab. Melebihi nisab ni tu saya kata tadi dia subjektif lah. Kan, yang ni kita tak payah detailkan lah sebab dia bergantung pada negara, tempat, dia berbeza-beza lah ikut kemampuan sesebuah negara. Okey, terus siapa lagi ya? Nurin. Sama Nurin. Saya rasa kita perhabis yang qisas ni sajalah. Nanti Nur kita sambung apa? Qisas dengan ta'zir kita sambung pada akan datang. Nurin. Nurin dah? Ya saya. Ya, sama Nurin. Murtad. Pengertian murtad. Berpaling daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Istilah orang yang berpaling daripada Islam kepada kekufuran, sama ada melalui niat, perbuatan dan perkataan yang kufur. Murtad boleh berlaku dalam salah satu daripada keadaan-keadaan berikut. Mengingkari perkara asas dalam Islam seperti mengingkari kewujudan Allah SWT, menafikan kewajipan solat serta pengharaman zina dan arak. Yang kedua, melakukan perbuatan yang khusus bagi orang kafir seperti menyembah berhala atau perbuatan yang menghina atau mempersendakan amalan Islam seperti memijak Al-Quran. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata kufur sama ada secara sengaja atau bergurau seperti mencela agama, mencela nabi-nabi dan mempersendakan amalan-amalan agama melalui ucapan. Hukum murtad. Hukuman murtad. Menuntut seseorang yang murtad itu bertaubat dengan menghilangkan keraguan atau syubhah yang menghantuinya. Yang kedua, memberi amaran bunuh jika tidak bertaubat. Yang ketiga, membunuh orang yang murtad jika tidak mahu bertaubat dalam keadaan yang tiada lagi syubhah dalam hati. Syarat-syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan murtad. Baligh, berakal, telah diberi peluang untuk bertaubat. Murtad disabitkan melalui pengakuan atau keterangan saksi dengan bukti yang benar. Okey Nurin, terima kasih. Sana Ustaz tengok yang ni banyak nak burah. Burah sikit je. Okey. Kita habis sampai burah dah lagi. Okey. Yang keberapa ni? Yang keenam. Okey, murtad. Okey, murtad berpaling daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Okey, istilah dia orang yang berpaling daripada Islam kepada kekufuran. Sama ada melalui niat, perbuatan dan perkataan yang kufur. Okey. Maksudnya orang murtad ni orang yang keluar dari Islam lah. Bahasa mudah dia. Kan ni bahasa skema sikit ni, berpaling daripada Islam kepada kekufuran. Okey. Maksudnya keluar daripada Islam jadi orang kafir balik lah. Kan sama ada melalui niat. Okey, sama ada melalui niat, perbuatan dan perkataan yang kufur. Okey. Jadi ada tiga lah, sama ada melalui niat dia ataupun perbuatan dan juga perkataan yang kufur. Okey. Yang pertama, kan ni keadaan-keadaan yang dibagilah ada tiga. Okey. Mengingkari perkara asas dalam Islam seperti mengingkari kewujudan Allah, menafikan kewajipan salat serta pengharaman zina dan arak. Ni benda-benda basic dalam agama lah. Kan dia kata Allah Ta'ala ni tak wujud. Lepas tu dia kata mayang ni kan wajib pun. Kan dia menafikan kewajipan salat. Boleh apa? Boleh terkeluar daripada Islam. Boleh murtad. Sama juga. Dia kata apa? Zina ni bukan haram pun. Arak ni boleh je nak minum mesti segala. Kan contohlah. Kan maksudnya apa? Dia menafikan pengharaman zina, pengharaman arak. Yang ni boleh apa? Boleh menyebabkan seseorang terkeluar daripada Islam. Okay. Yang kedua, melakukan perbuatan yang khusus bagi orang kafir seperti menyembah berhala.
Kan macam cerita Hindustan biasa dok buat lah hero-hero tu. Walaupun nama Khan, walaupun dia kata dia orang Islam. Kan walaupun berlakon ke apa ke, disembah berhala, ini perbuatan murtad yang boleh berlaku melalui perbuatan. Disembah berhala boleh apa? Boleh murtad. Perbuatan menghina atau mempersendakan amalan Islam seperti memijak Al-Quran contoh dia. Kan dia hina apa orang perempuan Islam pakai tudung ke contoh kan, benda yang dia syariatkan. Dia pijak Al-Quran ke kan, maksudnya benda-benda ni dari segi perbuatan dia termasuk dalam perkara yang boleh menyebabkan seseorang terkeluar daripada Islam. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata kufur sama ada secara sengaja atau bergurau, seperti mencela agama, mencela nabi-nabi dan mempersendakan amalan-amalan agama melalui ucapan. Kan dulu saya ingat zaman sekolah ada orang duk melawak. Dia melawak apa? Dia kata bila azan dia boleh kata apa? Kan tu anjing duk panggil buat apa tu? Oh dahsyat juga lah. Maksudnya dia umpamakan azan tu macam anjing. Anjing kan duk apa? Duk bersalak kan? Kan duk bersalak pada duk menjalak. Kan? Jadi itu contoh dia lah. Kan ni perkataan kufur. Maksudnya seseorang yang mengungkapkan tadi kan, maksudnya dia sengaja ke ataupun dia bergurau ke, dia boleh apa? Dia boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Itu contoh Ustaz bagilah. Jadi itu contoh yang ekstrim tu. Jadi kadang-kadang kena hati-hatilah. Kadang-kadang ramai lah Facebook ni, kadang-kadang ada orang menghina Nabi, dia menghina Nabi poligami ke, dia menghina isteri-isteri Nabi, dia menghina sahabat-sahabat kan. Benda-benda ni kadang-kadang kena jagalah. Takut apa? Takut boleh menyebabkan seseorang tu terkeluar daripada Islam. Okey, hukuman murtad. Menuntut seseorang yang murtad itu bertaubat dengan menghilangkan keraguan dan syubhat yang menghantuinya. Kan kalau boleh, biasanya jabatan agama akan panggil, dia akan bagi nasihat, dia ajak. Tu yang kita ada apa? Pusat pemulihan akidah tu. Kan ada banyak negeri kadang-kadang dia ada pusat pemulihan akidah. Ni untuk orang-orang Islam yang apa? Dia confused ataupun dia tak boleh faham agama lah. Kan? Jadi dia ni tak faham, jadi nak kena buat pusat macam tu lah untuk pemulihan, nak betulkan akidah dia. Yang kedua, memberi amaran bunuh jika tidak bertaubat. Kan sebab dia lah hadis Nabi sebut apa? Nabi kata siapa yang murtad dia boleh dibunuh. Kata utamanya orang murtad yang dia ajak orang lain murtad pula. Kan dia dah murtad dah. Dia pergi kempen ajak orang murtad pula. Jadi pemerintah dia boleh ambil tindakan bunuh orang murtad macam ni. Okay, yang ketiga, membunuh orang yang murtad jika tidak mahu bertaubat dalam keadaan yang tiada lagi syubhat dalam hati. Okay, yang ketiga boleh bunuh lah. Yang kedua tadi baru boleh memberi amaran dulu. Kan? Yang ketiga boleh bunuh. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan murtad, baligh, berakal, telah diberi peluang untuk bertaubat. Murtad disabitkan melalui pengakuan atau keterangan saksi dengan bukti yang benar. Ni boleh kena ada bukti, ada pengakuan dan sebagainya lah untuk menetapkan hukum ni. Okey, itu dia murtad. Yang terakhir ni Ustaz bacalah, ringkaskan masa. Burah. Kan? Pengertian burah ni dia pemberontak atau orang yang melampaui batas. Istilah dia penderhaka dan satu kumpulan penentang terhadap pemerintahan Islam yang sah dan adil dengan menggunakan kekuatan atau kekasaran serta berniat jahat. Contoh lah kita kata apa? Contoh kan kita lah ni dalam menteri kita Muhyiddin Yassin kan. Tan Sri Muhyiddin Yassin kan. Lepas tu ada satu kumpulan ni depa dengan depa keluar ke jalan raya, depa bawa senjata, dia bunuh orang ramai kan. Mungkin dia letupkan tempat-tempat ke. Ni termasuk burah lah ni istilah dia. Iaitu penderhaka ataupun kumpulan yang menentang pemerintah. Dan bukan dia demonstrasi aman tu cerita lain lah. Tu dia keluar jalan raya, dia sekadar bawa spanduk. Tu tidaklah dipanggil burah. Kan? Burah ni maksudnya apa? Dia keluar tadi, dia bawa kali senjata. Dan dia bunuh orang ramai. Dan dia lawan lah dengan pemerintah. Itu kita panggil dia burah. Okay? Hukuman burah ni dia diperangi atau dikenakan hukuman ta'zir mengikut kesesuaian sehingga mereka kembali taat kepada pemerintah Islam. Maksudnya kerajaan dia boleh guna tentera lah untuk lawan depa ni. Sebab depa mengkucar kacirkan
negara. Sebab kita pemerintah ni, kalau kat Malaysia ni, kita nak jatuhkan pemerintah macam mana? Hanyalah melalui mengundi lah. Kan? Jadi kalau kita tak setuju satu pemerintahan, nanti akan datang, kamu tak cukup umur lagi lah, nanti ada cukup umur nanti boleh mengundi. Kita pilih lah yang mana kita kata wakil rakyat, adun ataupun parlimen yang kita rasa boleh buat kerja, boleh bantu rakyat, boleh bagi keharmonian kepada negara. Jadi kita undi mereka. Itu cara yang betul dia, saluran yang betul. Buruh ni tak boleh lah, dia macam ekstremis lah. Ekstremis. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan buruh. Yang pertama, mempunyai kekuatan untuk melakukan pemberontakan sehingga boleh berperang. Maksud itu Ustaz kata tadi, dia keluar senjata. Ustaz rasa kalau tak ada pistol senapang pun paling kurang pun dua keluar apa? Pisau, pedang. Itu termasuklah, boleh dah tu. Sebab dia boleh membunuh orang kan. Yang kedua, tidak mampu dibendung kecuali melalui peperangan. Okay. Yang ketiga, mempunyai ketua yang ditaati. Kan biasanya pemberontak ni dia ada ketua lah. Biasanya dia akan ada ketua. Yang keempat, telah diberi teguran dan amaran terlebih dahulu. Cuma peringkat awal, pemerintah kena bagi amaran dulu lah. Okay, kena bagi amaran dulu. Kalau dia lawan juga, barulah kena guna kekerasan lah. Kena guna tentera ataupun apa yang pemerintah ada lah. Apa yang pemerintah ada. Okey. Habis tu. Ni kisah ni tak sambung akan datang lah. Tidak sampai pukul 1 saya silap ni. Panjang. Ustaz nak ringkaskan sangat pun takut kamu tak faham pula. Okey, ada soalan tak? Jelas tak? Ni kita baru masuk yang pertama lah ni. Hubungan hukum apa? Hukum hudud. Baru masuk hukum hudud. Wani faham tak ni? Boleh faham tak ni? Oh, ni line tak okey rasa ni. Tak bunyi suara. Alia okey tak Alia? Okey Ustaz. Okey Alia? Okey. Okey. Slow je suara Alia. Slow ke apa? Slow ke ni? Tu boleh dengar. Okey dah, faham Ya, boleh. Okey. Daniel faham tak Daniel? Ya, boleh Ustaz. Okey. Syakirul? Alhamdulillah. Syakirul tak tanya soalan pun. Tak tanya soalan pun. Sebab faham tak tanya sangat tu. Ya, kan hari ni kok orang ni moody ke tak? Tak. Tadi saya ada cakap tapi mungkin Ustaz tak perasan saya cakap tadi. Slow sangat suara kamu. Waktu Ustaz Waktu Ustaz cakap yang pasal ni yang hukum tu pakai tapi surah tu dah tak ada. Bab tu. Saya cakap tadi, saya cakap surah Al-Ahzab tadi tapi Ustaz tak perasan kot. Berkaitan dengan apa tadi? Allah Akbar. Tak saya ingat dah, lupa balik. Zina. Zina yang muhsan tu, dia rejam sampai mati kan? Muhsan dengan ghairan muhsan. Okey, kalau tak ada apa kita berhenti kat situ lah. Macam biasalah dah. Siapkan nota buat sekadar yang boleh dulu lah. Takat tajuk kita yang ada tu. Lepas tu dengan modul tu. Kamu jangan tinggal modul tu. Taklah banyak dah ni. Kita ada 3 tajuk lagi. Campur ni 3 tajuk setengah lah. Dah habis je nanti Ustaz akan fokus kat modul tu je. Kita akan jawab soalan sampai muntah. Kan, kamu bersedia lah nanti. Kamu kata Ustaz ni tak bincang langsung soalan. Ustaz mas time macam tu. Ustaz dari dulu kayaknya. Ustaz mas suka habis syllabus je. Kawan kamu ni kena bagus sikit lah. Kena kasih skala Ustaz buat quizzes. Kan? Kalau dulu ni Ustaz tak buat latihan pun. Tapi lepas tu Ustaz akan fokus latihan je. Ulang kaji latihan. Ulang kaji latihan. Kalau bila buat latihan, bincang je. Buka buku tengok balik. Kamu tengok ataupun Ustaz akan ulang balik sikit. Lepas tu kita jawab soalan. Jawab soalan bincang. Sampai insyaAllah lah boleh banyak bantu kamu lah nanti. Kan? Jadi sementara masa yang ada ni bila free je buat bagi habis lah. Semua tajuk. Sepatutnya banyak tajuk dah ni. Lah ni tinggal lagi 3 tajuk setengah je yang kamu sepatutnya kamu tak buat. 4 tajuk lah kita. 4 tajuk lagi yang tak buat latihan. Kalau tak buat banyak lagi tu, cepat-cepatlah bagi buat. Kan? Kalau tak ada, kalau tak reti tu cuba jawab juga. Salah tak apa, nanti kita bincang lah. Kan? Itulah tujuan suruh jawab tu. Saya kalau tunggu Ustaz nanti jadi tak seronok kamu tak jawab. Ustaz nak kamu usaha jawab dulu. Salah tak apa. Nanti kita bincang. Kita betulkan nanti kita bincang ni. Okey? Jadi Ustaz asas sekadar tu lah. Ni betul ajak dah ni. Okey? Kita nak bagi mayang Jumaat pula. Okey? Jadi Ustaz asas sekadar tu kita tangguhkanlah kita dengan tasbih kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.